Bertemu kembali dalam rutin awal ini. Kita melihat di Amerika Syarikat, kajian menunjukkan jumlah simpanan tunai dalam kalangan masyarakat semakin banyak sejak pandemik ini berlaku. Dan perkara yang sama juga berdasarkan kajian dan juga berdasarkan dapatan melihat ia turut berlaku di Malaysia, di mana rakyat Malaysia mengeluarkan simpanan ataupun pelaburan mereka untuk disimpan ke tempat yang mudah diakses oleh mereka. Ini adalah satu kekhawatiran bagi mereka kerana mereka memerlukan wang dengan keadaan segera dalam keadaan pandemik pada ketika ini, dan juga apakah maknanya ini kepada ekonomi rakyat dan juga negara. Itu ingin saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, iaitu Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Doktor, bantu kami untuk fahami apakah maksudnya ini untuk orang ramai mengeluarkan tidak kira daripada pelaburan mereka, ASB ataupun dalam apa bentuk pelaburan phone fixed deposit dan sebagainya, untuk mereka simpan ke tempat yang easy access, mudah mereka akses supaya mereka boleh keluarkan. Apa maknanya ini? Okey, pertamanya kita melihat trend kadar simpanan semakin meningkat di Amerika Syarikat lah. Hakikatnya trend ini dia bukan unik di Amerika Syarikat. Kerana kalau kita lihat di Malaysia, di perantau Asia pun lebih kurang sama juga dia punya trendnya. Kalau saya boleh kongsi, kalau kita lihat trend di dalam market ataupun penawaran wang, M1 sebagai contoh, yang mana M1 ini mewakili currency in circulation dan juga demand deposit lah. Maksudnya basically tunai dalam sistem kos ni meningkat ke paras double digit, dua angka. Bagi di Malaysia 18% setakat bulan April, di Singapura 21.1%, Thailand 10.5% dan Indonesia 17.4%. Jadi maksudnya nilai tunai di dalam ekonomi negara ataupun strateginya semua meningkat. So isunya adalah duit ini nak ke mana? Adakah nak dibelanja ataupun disimpan? Kalau disimpan, maksudnya secara kolektifnya beramai-ramai menyimpan wang tersebut, itu boleh memberi kesan yang negatif pada ekonomi lah, kerana ekonomi memerlukan apa dikatakan perbelanjaan untuk menggerakkan ekonomi tersebut. Justru apa yang saya boleh simpulkan kat sini adalah maksudnya sumber di dalam ekonomi, maksudnya tunai dalam ekonomi itu memang banyak. Cuma sekarang ni yang boleh mengekang manusia untuk berbelanja dengan seperti biasa adalah disebabkan faktor COVID-19 lah, dengan SOP ni dan sebagainya. Memang betul kita ada e-dagang sebagai orang kata tu alternatif untuk manusia berbelanja, tetapi kalau kita lihat di Amerika Syarikat, ratusan perbelanjaan di atas online ni hanya mewakili dalam sekitar 14.2% saja. Jadi maksudnya memang betul online spending ni merupakan satu alternatif, tapi nak menggantikan perbelanjaan secara yang kata tu lumrah itu belum boleh lagi. Jadi apa yang kita boleh katakan kat sini, prospek untuk wang ini digunakan dibelanjakan pada masa akan datang pada ketika COVID-19 dapat dihapuskan memangnya tinggilah. Okey, persoalan seterusnya, apa nak buat dengan ini? Kalau katakanlah nak melabur, seperti saya sebut tadi, melabur dalam instrumen yang begitu cairlah, senang nak dicairkan dan kita gunakan duit tersebut. Jadi saya rasa instrumen yang sesuai apa-apa hal pun, belum bercakap tentang pelaburan ni, kena tanya diri sendiri dulu dari segi faktor toleransi risiko. Kalau bagi mereka yang tak berani nak ambil risiko dengan lebih, mungkin pelaburan dalam simpanan tetap merupakan pilihan yang terbaik lah. Tapi harus diingat pulangannya rendah lah. Tapi kalau bagi mereka yang ingin mengambil risiko lebih sedikit, pelaburan saham amanah merupakan pilihan yang terbaik. Di sini saya nak katakan kenapa saham amanah itu terbaik, kerana ini diurus oleh pelabur ataupun perusahaan yang profesional. Pada masa yang sama juga dia boleh menawarkan suatu bentuk kecairan yang agak tinggi. Kalau nak keluar duit pun mungkin makan masa dalam sehari atau 2 hari lah, macam tu lebih kurang. Maksudnya peluang untuk mendapat kecairan itu memang tinggi, dan kalau katakanlah nak dilaburkan dalam contoh dalam pasar hartanah, memang peluang untuk buat pulangan yang tinggi juga tinggi, tapi kecairannya orang kata tu dalam keadaan yang agak terhad. Jadi pilihan terletak pada individu dan amat bergantung pada tahap toleransi risiko bagi segmen individu tersebut. Bagaimana skala perubahan ini, orang yang berubah daripada aset bukan semasa kepada aset semasa, sebagai contohlah pelaburan mereka, selera risiko mereka juga berubah dan sebagainya. Bagaimana ini memberi kesan kepada institusi pelaburan ataupun kewangan itu sendiri, melihat kepada orang mengeluarkan wang, melabur kepada instrumen lain dan sebagainya? Okey,
kesan kepada pelaburan ataupun institusi kewangan adalah kecarian itu sentiasa bergerak. Di sini peranan orang kata tu setiap institusi kewangan tu amat pentinglah. Contoh dalam sektor perbankan, sentiasa ada orang kata tu organisasi yang bertanggungjawab dari sudut pengurusan aset. Contoh sebagai orang kata tu unit trust companies lah ataupun fund management. Di sini mereka akan orang kata tu boleh menawarkan pelbagai produk yang boleh orang kata tu menyesuaikan dengan keadaan iklim ekonomi semasa. Kalau tahun lalu kita dapat lihat pelaburan seperti suku ataupun pelaburan berkaitan dengan pendapatan tetap ni merupakan suatu senang dijual lah. Tapi bila ekonomi sudah mula berubah, orang kata tu sudah mula orang kata tu mencatatkan dikatakan recovery ataupun pemulihan, aset kelas ataupun kelas aset berkaitan dengan equity mula mendapat tempat. Di sini saya rasa di situlah peranan institusi kewangan dalam menarik orang kata tu pelaburan ataupun menawarkan pelaburan kepada para pelabur. Okey, ini soalan terakhir saya, lebih kurang 2 minit masa kita adakan. Doktor, aspek pembelanjaan pengguna itu, kerana kita melihat bahawa kita tidak hanya mahu orang ramai ada duit dan simpan tidak belanja, ini tidak sihat untuk ekonomi seperti yang doktor sebutkan juga. Kalau kita lihat keadaan OPR semasa ini cukup menggalakkan ataupun tidak dari segi orang berbelanja, mengeluarkan wang dan sebagainya? Saya melihat trend yang lepas-lepas lah, kerana di Malaysia ni kecenderungan untuk berbelanja sebenarnya tinggi. Saya melihat angka seperti apa yang dikatakan marginal propensity to consume ataupun MC, ataupun dengan bahasa mudahnya kita melihat kecenderungan rakyat Malaysia untuk berbelanja bagi setiap ringgit kenaikan dalam pendapatan. Rata-ratanya dalam sekitar 0.6. Maksudnya setiap ringgit kenaikan akan menterjemahkan 60 sen perbelanjaan. Jadi saya tak kira lah orang kata tu apabila rakyat dapat duit dia akan simpan 100%. Akan ada elemen-elemen untuk menggalakkan perbelanjaan itu sendiri. Kerana perbelanjaan itu sendiri itu pun begitu meluaslah. Dia mengambil kira taste, cita rasa, kedudukan kewangan dan sebagainya, dan ditambah pula dengan alternatif untuk berbelanja melalui e-dagang. Jadi saya kira angka MPC itu sepatutnya memberi satu panduan bagaimana trend perbelanjaan yang akan datang. Terutamanya apabila ekonomi itu sudah mula dibuka secara sepenuhnya apabila kita mencapai herd immunity pada masa akan datang. Okey, Dr. Afzal Nizam, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kita membincangkan keadaan semasa ini adalah berkaitan dengan kadar simpanan wang orang ramai penduduk Malaysia ketika pandemik pada ketika ini.